kepada memanggil Ustaz Nazri Mustafa. Beliau yang paling kawasan di mana akan mengajar kitab pedoman solat. Kita minta Ustaz kenalkan diri kepada kami mendengar pertama. Rekomendasi oleh Haji Zawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Sama sekali yang dimuliakan pengurusi majlis, pengurusi surau, Al-Fadhil, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh staf kepimpinan surau, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengimarahkan surau kita, dengan sama-sama kita rakaat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat fardu maghrib yang telah sama-sama kita sempurnakan dengan cara berjamaah, cara yang paling sempurna dan paling tepat mengikut apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa yang sama, pada malam ini kita berpeluang berada di dalam kuliah maghrib, berada di Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sebelum kita terus dengan perbincangan kitab kita pada malam ini sebagai muqaddimah, sebagai langkah mula kita pada malam ini, seperti mana disebut oleh pengurusi tadi, suka saya memperkenalkan diri saya dulu. Namanya tak payah saya perkenal, pengurusi dah sebut tadi. Nama diberi Nazri bin Mustafa
berasal daripada Kuala Kerai, Kelantan, mendapat pendidikan awal di Pusat Pengajian Pondok Kampung Telung, Bajuk, Kelantan. Lulusan dalam masa belajar di pondoknya dengan mendapat diploma Dirasah Islamiyah wal Arabiyah semasa di pondok, dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar Mesir dalam jurusan Dirasah Islamiyah wal Arabiyah juga. Nah, sekarang ni menetap di Ampang, sudah beristeri seorang dan mempunyai 4 orang anak, sepenuh masa sebagai pendakwah bebas, dan pada masa yang sama juga bertugas sebagai imam di Masjid Taman Qasas. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. Untuk hal lebih-lebih lagi itu kita terus balik tapi lah, boleh? Itu sebagai kalam pengenalan lah. Cuma saya datang pada malam ini bukanlah kata nak mengajar, tidaklah. Lebih kepada nak berkongsi ilmu, lebih kepada untuk kita nak munaqasyah balik. Dengan sebab saya yakin dan percaya sahabat-sahabat di hadapan saya ni tak kurang ada di hadapan saya ni alim ulama, para asatizah yang tak kurang hebatnya ilmu. Cuma kita nak hangatkan kembali ilmu-ilmu yang telah kita belajar sebelum ini. Kemungkinan dengan berlalunya masa, maka dengan sebab sibuknya kita di luar sana kadang-kadang lupa ilmu-ilmu yang telah kita belajar satu ketika dahulu. Maka kita nak bincang balik supaya dia jadi hangat, supaya dia jadi ingat balik dalam kotak pemikiran kita, lalu kita terjemah dalam bentuk pengamalan dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi insya-Allah tajuk kita tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan tengok kitab ni, kitab Jawi. Kitab Jawi yang bertajuk Pedoman Sembahyang Berjamaah. Solat berjamaah ni satu jebisan berkaitan dengan kesempurnaan solat itu sendiri. Maka ni antara benda yang paling besar lah dalam bab solat, bagi memastikan kehidupan kita ni mendapat penilaian yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah antara garis panduan. Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah nilai amal ibadah solat ini untuk memastikan ianya lebih hebat daripada segala-galanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia biasanya berlaku di kalangan para sahabat ni. Sahabat suka bertanya bagaimana nak dapat nilai yang hebat, bukan ambil nama buat. Sahabat apabila mereka ni melaksanakan satu-satu amal ibadah, gerak kerja ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka nak di sebalik gerak kerja tadi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kualitinya di sisi Allah Taala begitu hebat. Maka bila ditanya berkaitan dengan bab solat, bagaimana nak mendapatkan solat yang paling tinggi nilai di sisi Allah, maka Nabi SAW jawab, solatlah kamu di mana laungan azan didaukan. Di mana lah kamu? Depan rumah kita, di rumah kita pun ada azan itu, estro kan. TV pun lakukan azan itu. Dia nak dengan maksud di sini laungan azan yang dilakukan mubasyaratan fi hadhil qaryah. Berlaku laungan azan itu masuknya waktu, maka ada laungan azan dalam qaryah itu. Ada orang tukar laungan azan, bukan rakam 30 tahun lalu. Bukan bentuk rakaman sebulan yang lalu, tak nak macam tu. Kita nak masuk waktu, ada orang laungkan azan di masjid, di surau, di tempat kita. Maka tu tempat tu paling afdal. Maka malam ni kita ni sama, kita dah sahut apa yang dijawab oleh Nabi SAW bagi memastikan solat kita solat yang hebat. Kita dah dapat dah. Pasal apa saya cakap dah dapat? Pasal nilai solat ini berbanding dengan di rumah tak sama. Nilai di masjid, nilai di surau dengan cara berjemaah jauh ketinggalan. Nak banding dengan kita solat di rumah.
Dalam mengerjakan amal ibadah ni kita kena ada 3 perkara. 3. Tuan-tuan lah. Kena ada 3 perkara. Tunjuk 4, bagi tahu 3. Tarik balik. Yang pertama, bertepatan dengan syariat. Hak ni tak boleh tinggal, tuan-tuan. Biar betul dengan syariat. Amalan kita ni bagi betul dengan syariat. Kita solat hari ni betul dengan syariat tak? Betul. Solat di rumah betul dengan syariat. Solat di masjid betul dengan syariat. Solat di pejabat betul dengan syariat. Solat dalam kebun kelapa sawit, dadang kelapa sawit betul dengan syariat. Pasal apa? Pasal solat. Masuk waktu solat Zuhur 4 rakaat, memang itulah syariat. Asar 4 rakaat, itulah syariat. Satu, bagi betul dengan syariat. Ada perintah. Yang kedua, kita nak bukan sekadar betul dengan syariat, nak biar bertepatan dengan sunnah. Ini hebat. Hebatnya kita hari ini lahir di dunia akhir zaman ni, berbanding dengan orang-orang dulu. Kita hari ini buat sedikit, dapatnya banyak. Tu hebat. Sebab tu orang-orang dulu cemburu nak jadi umat akhir zaman juga. Nak jadi umat akhir zaman juga. Sebab tu Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta nak jadi umat akhir zaman. Sebab tu hari ni Nabi Isa mati dah. Tak, Nabi Isa tak mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Satu masa nanti Nabi Isa akan turun balik ke dunia ini dan akan beramal dengan syariat mana? Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam sembahyang seperti mana kita solat, berjemaah seperti mana kita berjemaah. Dalam seluruh syariat yang sedang kita laksanakan hari ini, maka Nabi Isa akan ikut benda yang sama. Perjuangkan benda yang sama. Pasal apa? Pasal tu permintaan, tuan-tuan. Permintaan. Nabi Isa alaihissalam nak juga, tuan-tuan. Sebab tu kita ni hak lahir sebagai umat akhir zaman dah, kena ambil peluang, tuan-tuan. Kalau umat-umat dulu, tuan-tuan, di kalangan Nabi pun minta nak jadi umat akhir zaman, maka kita hak dah memang lahir sebagai umat akhir zaman ni, kalau tak rebut peluang, rugi serugi-ruginya. Sebab tu kita nak yang kedua, yang pertama betul dengan syariat, yang kedua bertepatan dengan sunnah. Dalam bab solat ni, kalau kita solat di rumah seorang diri pun dia panggil solat juga. Solat berjemaah di masjid, di surau dipanggil solat juga. Cuma beza, di rumah seorang diri, di masjid berjemaah. Di rumah betul dengan syariat, di masjid betul dengan syariat. Di rumah tak ikut sunnah, di masjid, di surau bertepatan dengan amalan sunnah. Dua perkara. Yang ketiga, dalam semua tempat, di rumah baik, di masjid baik, di surau baik, di mana-mana kena ada apa di sana. Ni kunci. Dalam semua gerak kerja mesti kena ada yang ketiga. Apa benda? Susah. Ikhlas. Bagus. Kena ada ikhlas nanti. Kalau tak ada ikhlas, duduk dah di mana pun tak jadi, tuan-tuan. Itulah kunci, tuan-tuan. Nilai kita jadi hebat, tuan-tuan, apabila kita ikhlas. Di rumah paling-paling ikhlas, paling-paling hebat, kita dapat apa? Paling ikhlas tu. Satu. Tuan-tuan. Paling-paling tak larak, tuan-tuan. Paling-paling khusyuk, kita dapat apa? Satu. Di masjid, kita mari di masjid, di surau, sekalipun kita larak, sekalipun kita khusyuk ataupun tak khusyuk, kita tetap akan dapat apa? Mengikut yang paling kuat, hadis yang paling kuat. Dia banyak martabat hadis. Antara yang paling kuat 27 kali ganda. Nabi sebut salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih aula, lebih afdal, lebih tinggi darjatnya berbanding dengan solat perseorangan diri di mana-mana, dengan 27 kali ganda darjatnya. Siapa cakap ni? Bukan saya. Saya ni pinjam Pak Nabi bagi tahu. Kalau saya bercakap dengan ideologi saya sendiri, kemungkinan betul, kemungkinan salah. Tapi kalau Nabi cakap macam tu, Nabi antara sifat wajib bagi Rasul, bagi Nabi, sifat siddiq. Dengan maksud siddiq, apa itu siddiq? Benar. Benar dalam percakapan, benar dalam perbuatan. Maknanya apabila Nabi bercakap, Nabi tidak ada bohong. Betul lah? Okey. Disaport oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Nabi, apabila Nabi bercakap, tidak ada runtunan nafsu. Kita bercakap, kemungkinan ada ada kepentingan di sebalik cakapan kita. Ada udang sebalik batu, ada udang sebalik mi dan seumpamanya, kepentingan kita. Tapi kalau Nabi bercakap, ma yantiqu anil hawa, tak ada runtunan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ingat, apabila Nabi bercakap, semuanya dibimbing oleh wahyu Allah masuk pada Nabi ketika itu. Dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apabila Nabi bagi tahu pada kita, solat berjemaah di mana lawangan azan dilakukan itu dengan 27 kali ganda, kita datang ke masjid, kita khusyuk ataupun tidak, kita tetap berjemaah walaupun kita tak khusyuk, walaupun kita khusyuk, kita tetap dapat 27 kali ganda. Pahala mana kita dapat 27? Disebut oleh para ulama pasal apa tetap dapat 27. Tapi dengan sebab hari ni tak nampak tengok, mana ustaz kata dapat, mana? Kalau dapat, surah ni bukan besar ni. Kalau nampak tengok bukan besar ni surah ni. Kemungkinan bertingkat-tingkat. Kemungkinan bukan besar ni. Pasal nampak. Tapi hari ni tak nampak. Tak nampak kenapa? Tak nampak dengan mata kasar. Tetapi bagi orang yang celik mata hati, dia akan nampak nilai ni. Bila kalau nak nampak? Mati. Nak nampak? Mati. Nak nampak mati dulu. Tapi kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan duduk, saya nak hidup lagi. Kalau semua, kalau tanya orang, semua tak nak mati, tuan-tuan. Tapi mati ni, orang hak nak mati pun kena mati. Orang hak tak nak mati pun kena mati juga. Sebab tu, orang yang paling hebat, orang yang ingat pada mati dan buat persiapan untuk mati. Maka kita, pasal apa dapat 27? Dengan sebab kita semayang berjemaah. Amalan sunnah ni dengan cara jemaah. Imam ada tempat hak dia khusyuk, ada tempat hak tak khusyuk. Sebab tu ada setengah-setengah imam. 3 ke 4 3 ke 4 dalam sekali dia keliru tambah lagi satu lah. Dalam kaedah ni kita akan belajar ni. Dalam kitab ni, dalam kitab hak ada di tangan tuan-tuan tu, masalah ni kita akan belajar satu persatu, satu masa nanti. Tapi bukan malam ni malam ni mukadimah ni. Malam ni saya bagi pun Tuan Haji kita tunjuk jalan. Kalau bukan kerana Tuan Haji tunjuk jalan, saya pun tak sampai sini, balik apa balik. Mari mana-mana sini tak jumpa jalan, balik semula. Jawab dia. Susah juga nak mari tempat tuan-tuan ni. Dalam bab mana kita dapat 27? Dalam bab apabila imam solat, ada tempat khusyuk, ada tempat tak khusyuk. Makmum di belakang ada tempat khusyuk, ada tempat dia khusyuk, ada tempat tak khusyuk. Dia gabung jadi. Dia gabung semua sekali. Dalam satu jemaah kalau 100 orang, dia gabung jalinkan semua sekali pahala jemaah tadi, akan mengeluarkan satu natijah, satu pahala jemaah yang lengkap. Maka barakah daripada amalan sunnah ini kita nak. Kita nak barakah daripada amalan sunnah ini, walaupun kita tak khusyuk sepenuhnya. Ada tempat tapi peratusan yang kecil, kemungkinan 20%, kemungkinan 30%, kemungkinan 40%. Tapi dengan sebab kita berjemaah, kita tetap layak kerana kita menjadi pelengkap jemaah tadi dapat pahala penuh. Kita antara salah seorang yang menjadi pelengkap, maka kita tak dapat 27 kali ganda. Ada riwayat lain mengatakan 25 kali ganda, dan ada riwayat lain mengatakan 29 kali ganda. Antara yang paling kuat 27. Tuan-tuan pegang. Walaupun tak nampak, yakin tuan-tuan. Mata wang akhirat bukan yang nampak pada hari ini. Bukan yang nampak dengan mata kasar pada hari ini. Mata wang di akhirat besok memang tak nampak dengan mata kasar pada hari ini. Kita kena jelik mata hati kita, tuan-tuan. Kena tengok dengan mata hati. Nampak hari ini. Tengok dengan mata hati kita. Kehidupan sebab pada mati, walaupun belum lalui lagi proses kematian, kita kena yakin proses ini kita akan lalui. Wajib kita yakin. Kan kita belajar antara sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Antara sifat orang yang bertakwa, dia kena beriman pada perkara ghaib. Antara perkara ghaib, dosa
dan pahala. Kena yakin dosa dan pahala. Ada dosa, ada pahala. Ada syurga, ada neraka. Walaupun kita tak pernah tengok dengan mata kepala kita. Kena yakin. Kalau tak yakin, muncak balik. Kalau rasa bertikat, tak ada ni benda macam ni. Tak ada erti dah semayang ni. Tuan-tuan, tak ada erti, tuan-tuan. Jadi atas sebab tu, tuan-tuan, malam ni kita ambil salah satu daripada perbincangan kita, iaitu pedoman solat berjemaah. Nak menyempurnakan solat jemaah. Memang sebut senang, tuan-tuan, tapi nak buat susah, tuan-tuan. Kalau kita tak belajar, letang bukan jadi, tuan-tuan. Membujuk lalu melintang patah jadi, tuan-tuan. Bila mana kita tengok hari Jumaat, tuan-tuan, tuan-tuan tengok hari Jumaat, macam-macam orang turun, tuan-tuan. Mari hak atas bukit turun, hak bawah bukit naik, hak dalam tanah keluar, hak duduk bawah tanah, tuan-tuan. Hak bawah jambatan pergi, tuan-tuan. Dalam sekali kita tengok macam-macam ragam manusia, tuan-tuan. Nampak tak? Macam-macam ragam manusia. Takbir saja, tuan-tuan. Berapa mazhab ada? Dalam bab isyarat takbir, tuan-tuan. Isyarat takbir, tuan-tuan, macam-macam kita tengok. Hak ni macam ni, hak ni macam ni. Hak ni biasa tengok Ultraman masa kecil-kecil dulu dia buat slide Ultraman, tuan-tuan. Tengok, pelik sungguh, tuan-tuan. Tu hari Jumaat, tuan-tuan. Kalau hari-hari biasa ni kemungkinan orang yang biasa dengar pun lihat. Kemungkinan dia biasa tengok ustaz-ustaz buat, ustaz-ustaz dah tunjuk. Tapi hak turun sekali seminggu di masjid, dia buat biasa cara dia sendiri, tuan-tuan. Tentu nampak pelik, tuan-tuan. Sebab tu kita nak keluarkan diri kita daripada kejahilan kepada cahaya ilmu, kepada cahaya Islam yang sebenar. Sebab itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyatakan kepada kita, innamal ilmu ra'sul amal. Hanya sahaja ilmu itu ialah kepala dalam setiap urusan amalan kita. Kepala penting tak? Penting, tuan-tuan. Kalau orang tak ada kepala, dipanggil orang ke panggil hantu raya? Dia panggil hantu raya, tuan-tuan. Dia tak panggil orang masa tu, tuan-tuan. Pasal tak ada kepala. Orang tu orang mati, tuan-tuan, ketika tu. Sebab tu kita pun sama juga. Kalau kita beramal, biarlah dengan ilmu. Biar ilmu duduk depan, tuan-tuan. Ilmu yang bimbing amalan kita, tuan-tuan. Siap tindakan kita, biar dengan ilmu. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, Imam Ghazali pernah menyatakan, tuan-tuan, kalau kita hanya sekadar ikut-ikutan dalam semua bab urusan amal ibadah kita ikut je. Dalam bab sembahyang, tengok orang takbir, kita pun takbir. Tengok orang rokok, kita rokok. Kita ikut semata, tuan-tuan. Zahir sah, hakikat tak sah, tuan-tuan. Waktu Imam Ghazali kata, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalannya mardud, ditolak, lagi tidak diterima. Kalau amalan kita ditolak dan tidak diterima, apa erti penaklulah kita? Apa erti rokok dan sujud kita? Apa erti penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala kalaulah kualiti amalan kita tadi, tuan-tuan, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat apa kita? Dapat penat saja, kosong, kan? Sebab tu kita nak keluarkan diri kita semua daripada dapat kosong, nilai kosong di sisi Allah. Kita nak nilai yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka atas sebab tu kita nak semak balik, nak nilai balik betapa pentingnya solat, betapa pentingnya solat berjemaah dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana kita nak nilai yang hebat. Pasal apa nak rebut nilai hebat sangat? Pasal apa? Pasal apa, tuan-tuan? Antara paling besar kita kena ingat, kalau kita nak rebut pada hari ini, tuan-tuan, pahala-pahala yang besar, nilai-nilai yang hebat, kualiti yang tinggi di sisi Allah. Dengan sebab, tuan-tuan, umur umat akhir zaman ni panjang pendek, pendek-pendek belakang, tuan-tuan. Nabi pernah sebut, tuan-tuan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku, kata Nabi, dalam lingkungan berapa? 60 ke 70. Ni bukan nak menakutkan orang-orang becik ni, tuan-tuan. Ustaz mentang-mentang dia muda lagi, dia nak hantam kita malam ni. Baru mari malam ni dia nak kenalkan kita. Tak, tuan-tuan. Umur saya tak bagi tahu tadi. Umur saya 34 tahun, tuan-tuan. 34 tahun, tuan-tuan. Muda tuan. Tua, tuan-tuan. Okeylah. 60 ke 70 tahun Nabi bagi tahu. Umur Nabi kita sendiri pun 63 tahun, tuan-tuan. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, banding dengan orang-orang dulu, ada ratusan tahun, tuan-tuan. Ratusan tahun, hebat, tuan-tuan, umur mereka.
tuan-tuan. Kita hari ni umur pendek, tuan-tuan. Umur pendek, lepas tu kita hari ni, tuan-tuan, malas pula, tuan-tuan. Dalam umur pendek, malas pula, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, rumah dekat dengan masjid dah, rumah dekat dengan surau dah, tak mari surau, tuan-tuan. Tahu tak pahala 27, tuan-tuan? Pahala 25, pahala 29, tuan-tuan. Tahu tak, tuan-tuan? Tahu tak? Satu langkah kita melangkah ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu, solat berjemaah dan seumpamanya, Nabi bagi tahu satu langkah itu menghapuskan satu dosa, satu langkah yang sama juga akan meninggikan darjat kita 10 darjat di sisi Allah, 10 hasanah di sisi Allah. Tak lagi juga, tuan-tuan. Tak lagi juga, tuan-tuan. Ada setengah orang body ni, tuan-tuan, betul, telur, tuan-tuan, sekali dia makan 20 biji. Yang angkat besi, tuan-tuan, 25 kilo, sebelah-sebelah, tuan-tuan, 50 kilo, tuan-tuan. Subuh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kain selimut 25 kilo. Kain selimut. Sekilo pun tak sampai rasa-rasa. Tapi saya tak pernah timbang kain selimut ni. Rasa-rasa, tuan-tuan. Kalau sekilo memang susah. Tinggal imam saja. Imam seorang, tuan-tuan, mari, tuan-tuan. Kalau sekilo. Tapi sekilo pun tak sampai kain selimut ni, tuan-tuan. Tak sampai setengah kilo, tuan-tuan. Tapi tak boleh mari. Walaupun body berketul, tuan-tuan. Ni dia. Makan ayam 3 ekor sehari, tuan-tuan. Sekali makan telur 10, 20 biji sehari. Bina badan, tuan-tuan. Tapi kalau lah waktu subuh, tuan-tuan, tak boleh bangun, tuan-tuan. 1 sen pun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Maka sebab itulah kita hari ni, tuan-tuan, kalau hak duduk dekat pun kena mari, hak duduk jauh pun kena rebut jemaah ni, tuan-tuan. Pasal zaman Nabi dulu, bila mana Nabi cerita hadis ni, tuan-tuan, pada para sahabat, ada seorang sahabat pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya nak pindah rumah kalau macam ni. Pasal apa pula? Pasal dia dengar Nabi bagi tahu satu langkah, satu dosa diampun, satu langkah 10 darjat, 10 hasanah ditulis. Dia kata saya banyak dosa, sikit pahala, saya nak pindah rumah, mudah-mudahan dengan saya duduk jauh, satu langkah, satu dosa dihapus, satu langkah 10 kebajikan ditulis. Kita hak depan rumah tak mari, tuan-tuan. Tapi insya-Allah ni mari lah hak dengarkan, tuan-tuan. Saya tak tahu hari ni hari pertama ni. Malam ni hari malam pertama, tuan-tuan. Malu-malu lagi lah, tuan-tuan. Malam pertama. Kalau malam kedua, malam ketiga tu kita lain sikit, kan. Malam pertama ni dia segan-segan sikit, kan. Malu-malu. Buat ni betul-betul, ni tak betul, tuan-tuan. Sebab tu kita kena balik, tuan-tuan, tengok sahabat-sahabat dulu. Dia nampak nilai akhirat lebih daripada segala-gala, tuan-tuan. Kehidupan dunia ni kita akan tinggal bila-bila masa, tuan-tuan. Sebab tu kita berhajat pada amalan-amalan yang memberi nilai yang hebat pada kita, tuan-tuan. Bukan tunggu umur 60 baru nak mula, tuan-tuan. Kena mula umur bila ni, tuan-tuan? Mula umur 6 tahun. Kita 60 baru mula. Umur 6 tahun, tuan-tuan, mula, tuan-tuan. Umur peringkat awal ni, sekolah pasti, tuan-tuan, anak-anak kita, tuan-tuan. Pandailah ke hari ni, tuan-tuan. Balik-balik umur, baca macam-macam doa. Doa makan, ingat. Doa lepas makan, ingat. Kita doa makan, ingat. Lepas makan, lupa pula, tuan-tuan. Biasa orang baca doa sebelum makan, kan? Kalau lepas makan, ada orang baca doa. Jangan nak jumpa, tuan-tuan. Kalau saya tanya malam ni, agak macam mana? Hai, Ustaz jangan tanya, Ustaz. Jangan pecahkan tembelang kita malam ni. Sebab jangan, tuan-tuan. Biasa doa sebelum makan. Lepas makan ni, doa macam mana? Tapi anak-anak kita mengaji sekolah pasti. Anak-anak ni kalau tanya adik kita ni, confirm boleh jawab. Ada mengaji sekolah pasti. Tuan-tuan. Pasal tu tengok, tuan-tuan. Anak-anak mengaji sekolah pasti hebat-hebat, tuan-tuan. Benda yang kita tak belajar dah, cuma jadi tak ingat, kan. Dia balik kat rumah, dia cerita balik. Tuan-tuan, hebat. Macam-macam doa dia keluarkan, tuan-tuan. Hebat, tuan-tuan. Sebab tu kita kalau lupa doa, tanya siapa? Tanya anak kita mengaji sekolah pasti, tuan-tuan. Selamat kita, tuan-tuan. Kalau anak kita tanya, ayah ni sambungan doa ni macam mana? Sudah kita. Tuan-tuan. Kalau kita kata tunggu sekejap nak pergi beli kitab, tak apa lagi tu, selamat. Kalau tunggu sekejap ayah nak pergi beli kitab, habis kita. Jangan nak pergi beli. Kitab tu kena ada. Balik-balik buang kalau kita lupa, tu balik, tuan-tuan. Tu balik. Lebih lagi zaman kita hari ni.
Ilmu ni duduk kat mana? Dia topik ni ada dua. Topik kitab satu, topik dada satu. Kita hari ni jarang orang nak ingat di dada. Banyak duduk kat mana? Duduk kat kitab. Duduk kat kitab. Kalau tak ada kitab sudah, tuan-tuan. Merapu jadi, tuan-tuan. Maka kita nak ambil nilai ni, tuan-tuan. Nilai solat yang hebat, jangan ambil ringan, tuan-tuan. Pasal apa cakap macam tu? Tuan-tuan nampak di luar sana, anak tidak setara macam cendawan lepas hujan. Nampak? Anak tidak setara. Tu bahasa ringan, betul tak? Bahasa orang kampung kita dulu. Siapa asal daripada kampung? Saya memang kampung, tuan-tuan. Orang kampung kita dulu panggil anak apa? Bahasa dia memang kasar. Sebab tu jarang-jarang sekali baru jumpa, tuan-tuan. Dia panggil apa? Anak haram. Oi, tuan-tuan, anak haram. Lepas tu, hak ringan sikit, anak zina. Lepas tu, tuan-tuan, lagi maju, lagi ringan. Lepas tu, anak apa lagi? Anak dua nikah. Lepas tu, sekarang ni, tuan-tuan, anak apa? Anak tidak saudara. Lala sekali bahasa makin hari makin lembut, lala sekali makin hari makin ramai anak tidak saudara, tuan-tuan. Anak tidak saudara, tuan-tuan. Kalau kita tengok di JAKIM, tuan-tuan, tengok di pendaftaran negara, anak tidak saudara ni, tuan-tuan, memang macam cendawan lepas hujan, tuan-tuan. Tu hak berdaftar, tuan-tuan. Kalau kita tengok ada perangkaan, tuan-tuan, 5 ke 6 orang dalam masa sehari anak yang tidak saudara didaftar dalam negara kita, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan? 5 ke 6 orang, 4, 5, 6, tuan-tuan. Tu perangkaan dia, tuan-tuan. Tambah-tambah, tuan-tuan, hak ni naik sikit, tuan-tuan. Bila, tuan-tuan? 9 bulan selepas sambutan tahun baru. 9 bulan selepas sambutan tahun baru. 9 bulan selepas sambutan 31 Ogos. 9 bulan selepas hari kekasih, tuan-tuan. Tu tuan-tuan tengok. Kalau tak percaya, tuan-tuan tengok. Angka tu meningkat dah selepas daripada tarikh-tarikh yang saya sebut tadi, tuan-tuan. Kita tengok balik, nilai balik. Rupanya, tuan-tuan, pasal apa jadi macam ni? Rompok sama meningkat dalam zaman kita hari ni. Kita tengok program dalam TV, tuan-tuan. Pencetus umat. Apa? Program-program keagamaan, tuan-tuan. Hebat tu. Pencetus umat ada. Imam muda ada. Apa lagi? Macam-macam, tuan-tuan. Program agama. Tapi tak kurang juga, tuan-tuan, hebatnya program-program yang karut-karut, tuan-tuan. Bintang cari bintang. Apa lagi? Raja lawak. Maharaja lawak. Apa lagi, tuan-tuan? Macam-macam ada, tuan-tuan. Walaupun macam tu, tuan-tuan, kita tengok hari ni, tuan-tuan, jenayah kurang lah. Makin hari makin hebat, tuan-tuan. Buang bayi sana sini, rompok samu sana sini, pecah rumah sana sini, zina, rokok sana sini kita jumpa. Antara punca paling besar, tuan-tuan, kita tak dapat kuasa pencegahan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, tuan-tuan, di sebalik mendirikan solat. Di sebalik solat ni ada kuasa tak? Ada kuasa yang hebat yang mesti dipahami oleh kita semua, tuan-tuan. Sepatutnya kita jadi ringan, tuan-tuan. Bebanan kita sebagai ibu dan ayah, tuan-tuan, ringan, tuan-tuan. Untuk nak didik anak kita, nak didik masyarakat kita, dan jadi ringan. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita tumpu lebih sikit dalam bab mana? Dalam bab solat. Bila kita tumpu lebih sikit dalam bab solat, hak lain jangan tinggal, jangan solat, hak lain buat, tuan-tuan. Masa solat, tengok satu kedai nombor. Tak jadi, tuan-tuan. Kita kena ambil, tuan-tuan, nilai tu menyeluruh. Tapi hak paling kena tekan, hak mana? Solat. Pasal apa solat? Solat, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut secara khusus, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar ila akhiril ayat. Allah Ta'ala nyatakan pada kita sesungguhnya solat yang kita dirikan pada hari ini, hak betul-betul kita dirikan sampai masuk zahir dan batin, tuan-tuan. Sah pada hukum zahir, sah pada hukum batin. Sah pada sifat zahir, sah pada sifat batin. Ni kita akan jumpa akan datang ni, tuan-tuan. Semua saya bagi ni sebagai gambaran awal, tuan-tuan, supaya kita nampak ada rupa zahir, rupa batin ni. Memanglah, tuan-tuan, ramai hari ni jaga rupa zahir, tuan-tuan. Memang
lah kita hari ni tuan-tuan. Kita jaga hak zahir banyak tuan-tuan. Sedangkan pandangan Allah Ta'ala apa nak? Hak batin tuan-tuan. Hak zahir kita lebih-lebih, hak batin kita tak jaga mana tuan-tuan. Dalam bab solat nak suruh sampai pada kualiti yang sepatutnya, kata Allah dalam firman saya bacakan tadi, sesungguhnya solat apabila kita dirikan sebetul-betulnya sampai pada hakikat yang sebenar, dia boleh mencegah kita yang mendirikan solat tadi daripada terlibat dengan perkara keji dan mungkar. Dua perkara, perkara keji dan mungkar, tidak akan terlibat. Pasal apa? Pasal kita dirikan solat tadi sampai pada maksud yang sebenar, sampai pada maksud yang sebenar, sampai pada hakikat yang sebenar. Nak sampai ni banyak kena gabung jaling semua sekali tuan-tuan. Dalam masalah akidah ada sekali, dalam masalah syariah kita tengah belajar ada sekali, dalam masalah akhlak tasawuf ada sekali tuan-tuan. Kalau tak gabung jaling hak ni tuan-tuan, susah tuan-tuan nak dapat tuan-tuan. Susah. Sebab tu apabila kita belajar ilmu tasawuf tuan-tuan, soalan yang ditanya oleh Jibril alaihissalam bila mana Jibril datang pada Nabi dalam keadaan berupa seorang lelaki yang berpakaian putih yang tidak ada kesan-kesan tanda-tanda musafir. Mari tanya Nabi berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Saya nak jawab hak ihsan tuan-tuan. Nabi ditanya, wahai Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ihsan ni kalau dengan kata lain kita panggil akhlak lah. Kalau dengan kata lain kita panggil ilmu apa? Ilmu tasawuf lah. Ataupun dengan bahasa lebih standard lagi, ilmu modal ihsan tuan-tuan. Sebut tak tu elok tak, tapi penghayatan tu wallahu a'lam tuan-tuan. Penghayatan isi hati, intibati dia mana dia? Nabi jawab bila mana ditanya oleh Jibril alaihissalam, Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini Nabi jawab. Kena ada benda ni. Bila mana kita menumpang bumi Allah dalam ibadah khusus baik, dalam ibadah umum baik, dalam luar ibadah baik, selagi mana kita menumpang bumi Allah, kena ada benda. Kena ada perkara. Baru nak terlibat dengan benda macam tu, kita yakin kita sedang dilihat oleh Allah. Sebab tu Nabi jawab, ihsan itu perkara apa? Nabi jawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu bahawa kamu beribadah kepada Allah, kamu memperhambakan diri pada Allah seolah-olah kamu sedang melihat Allah. Seolah-olah macam tu. Seolah-olah kita tengah melihat Allah. Kalau tak sampai tahap tu, tak apa. Fa illam takun tarahu, kalaulah kamu ni tak nampak Allah Ta'ala dengan mata hati, dengan keyakinan kita, bukan dengan mata kepala ni, dengan keyakinan, dengan mata hati kita, tak dapat kita masa tu, maka kata Nabi, fa innahu yaraka, maka yakinlah, fa inna tuan-tuan, maka sesungguhnya yakinlah olehmu betapa di mana saja kamu berada, dalam masjid, di luar masjid, di rumah, di pejabat, di mana-mana, dalam ibadah, di luar ibadah, fa innahu yaraka, di mana saja kamu berada, Allah Ta'ala maha melihat kamu. Tengok, kalau ada benda ni bersama kita, ada orang nak berzina tak? Ada orang nak rompak tak? Tak ada. Ada orang nak ambil risuah tak? Tak ada. Ada orang nak terlibat dengan riba tak? Tak ada. Semua tak ada. Pasal apa? Hakikat ni sampai kan? Hakikat ni sampai. Tapi hari ni pasal apa macam tu? Pasal apa pening kepala hari ni? Pasal apa tak bersudahan pada hari ni? Dengan sebab kedudukan yang sebenar tuan-tuan, kita pada hari ini tak kena pada saluran hak sepatut tuan-tuan. Saluran hak sepatut kita lalu pada hari ini tuan-tuan, dah lari sikit tuan-tuan. Kedudukan tu dah lari tuan-tuan, menjadikan kita hari ini bila kita solat tuan-tuan, ambil nama solat, tapi bukan sini bagus. Saya tak tahu cerita sini tuan-tuan. Mana ni baru sampai tuan-tuan, tak tahu cerita sebenar, tapi tengok muka-muka ni jernih belaka tuan-tuan. Nampak muka-muka jernih belaka tuan-tuan. Muka-muka orang beriman tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan mari menumpang sini tuan-tuan. Mudah-mudahan tempias amalan tuan-tuan, berkat amalan tuan-tuan tempias dapat juga kepada saya tuan-tuan. Nak ambil berkat dengan tuan-tuan. Orang-orang tuan-tuan, macam tu lah harapan kita tuan. Okey, kita nak tuan-tuan kuasa hak ada pada solat. Hak Allah Ta'ala bagi cara khusus
Biar kita solat tuan-tuan, solat kita tadi luluh pada zahir, pada batin, dan dia boleh memberi kuasa mencegah tuan-tuan, pencegahan pada kita supaya kita tidak lagi terlibat dengan perkara keji dan perkara mungkar tuan-tuan. Perkara keji dan mungkar tuan-tuan. Biasa kita berhenti tak berhenti terus. Okey, tak ada masalah. Kita nak puasa ni tuan-tuan. Sebab tu kalau kita dah semayang dah, semayang dah, tengok dedah aurat juga, masa semayang tutup tuan-tuan. Muslimat, tapi bukan muslimat sini, tempat lain. Masa semayang tuan-tuan tutup habis, kecuali muka dia nampak tuan dalam solat. Di luar solat, masa shopping di pasar raya, tengok dalam solat lain, sana lain tuan-tuan. Sedangkan aurat dalam solat dengan luar solat macam mana? Sama. Gambaran apa ni? Gambaran solat yang kita dirikan tuan-tuan tak sampai pada maksud yang sebenar. Sama orang lelaki muslimah saja. Dia kata muslimah kena malam ni. Orang lelaki sama juga tuan-tuan. Masa solat elok tuan-tuan, jaga tutur kata, jaga perilaku. Di luar solat tuan-tuan tengok, jangan pasal kereta seluar pendek tuan-tuan. Hak jenis hisap okok, pakai kopiah hisap okok tuan-tuan. Sambil-sambil balik masjid. Kadang-kadang setengah tempat tuan-tuan. Habis kuliah tuan-tuan, belum masuk kereta lagi tuan-tuan, hisap okok dah tangga masjid. Tapi bukan sini tak ada orang okok. Sini bagus, sini insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, masa belajar di Mesir dulu, saya ada tulis tuan-tuan, tulis satu buku kajian tuan-tuan, At-Tadkhin wa Adraruhu tuan-tuan. Saya kumpulkan semua kajian-kajian ulama di seluruh dunia tuan-tuan. Bukan di Mesir saja, seluruh tuan-tuan. Termasuk di negara kita. Kumpul fatwa. Rupa-rupanya majoriti menghukumkan rokok ni benar. Haram rupa-rupanya tuan-tuan. Walaupun ada sebilangan kecil yang menghukumkan rokok ni benar, makruh tuan-tuan. Ada juga tuan-tuan. Tapi kemungkinan orang pegang makruh tu isap rokok tu sambil-sambil nak berhenti tu. Sambil-sambil nak berhenti. Pasal apa isap lagi? Kata ustaz, rokok ni kalau dah ketagih susah ustaz nak berhenti. Okey, kalau ada azan nak berhenti bagus tuan-tuan. Pegang yang makruh, maka kurang-kurangkan daripada masa ke masa. Peganglah dengan hukum makruh. Kalau pegang hukum haram tuan-tuan, tak berbalik kita solat, tak berbalik habis tuan-tuan amal ibadah kita tuan-tuan. Nak kabur balik tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan. Pasal syarat Allah Ta'ala nak terima amalan tuan-tuan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja penerimaan Allah Ta'ala terhadap amal ibadah kita berdasarkan apa? Ketakwaan kita pada Allah. Apa kunci takwa? Takwa ni buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kalau yang disuruh kita buat, yang dilarang kita buat juga. Macam mana? Takwa. Tak jadi takwa tuan-tuan. Maka kalau bukan takwa, amalan kita tuan-tuan masih lagi di awang-awangan tuan-tuan. Maka kita kena tukar. Yang disuruh kita buat betul-betul dengan penuh keikhlasan, yang sepatut kita tinggal, yang dilarang kita tinggallah dengan penuh keikhlasan kita tuan-tuan. Tinggal rokok kerana Allah, tutup aurat kerana Allah, semua kerana Allah. Jangan kerana benda lain tuan-tuan. Pasal apa ni tak rokok ni? Dia kata Allah paru-paru. Kena penyakit paru-paru tuan-tuan. Lemah jantung, macam-macam kena tuan-tuan. Baru berhenti jangan kerana dengan sebab sakit. Berhenti kerana Allah Ta'ala tuan-tuan. Jangan kerana mana? Lillahi Ta'ala. Mari masjid kerana Allah, semua kerana Allah tuan-tuan. Kita buat lillahi Ta'ala tuan-tuan. Lepas tu kita mengaji tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Dan jauhan dia pergi tuan-tuan. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, kita dituntut sangat tuan-tuan. Apabila kita mendirikan solat kita, dirikanlah solat dalam keadaan sampai kepada maksud yang sepatutnya, iaitu dengan cara kita dirikan di mana laungan azan dilaungkan di masjid, di surah dengan cara jemaah. Kalau tak kesampaian juga, nak buat macam mana? Kita solat jemaah juga di rumah tuan-tuan. Walaupun di rumah, ya, dengan anak isteri kita, biar kita berjemaah. Jangan biarkan tuan-tuan masa kita berlalu, ruang-ruang yang berlalu, peluang-peluang di hadapan kita biarkan begitu saja tuan-tuan. Kerana ramai orang menyesal di akhirat tuan-tuan. Ahli syurga menyesal di akhirat. Ahli syurga tuan-tuan, dengan sebab lepo syurga ni bertingkat-tingkat, berpintu-pintu ada, 8 pintu ada. Hak duduk tingkat bawah tuan-tuan, dia rasa Allahu Akbar. Menyesal, dia kata, kalau aku ni solat jemaah lebih sikit, bangun tahajud lebih sikit, sedekah lebih sikit. Sedekah saya tengok tu, tabung pembangunan masjid tuan-tuan. Nak buat masjid kita,
Tuan-tuan, kena buka mata kita, tuan-tuan. Ni wakaf, tuan-tuan. Wakaf jariah, tuan-tuan. Tuan-tuan kena bagi, tuan-tuan. Sikit bagi, banyak lagi kena bagi, tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang, tuan-tuan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana ni orang guna perpanjangan, tuan-tuan. Orang mari semayang, kita tak semayang situ dapat pahala, tuan-tuan. Kita pergi semayang tempat lain, orang semayang di tempat kita buat dapat pahala juga kat kita. Hebat tak? Hebat. Jangan lepaskan peluang. Orang dulu macam tu, tuan-tuan. Orang dulu ada nampak nilai-nilai yang hebat ini, tuan-tuan. Okey, kita nak ambil mukadimah kita sikit, tuan-tuan. Nak ambil 15 minit. Kita nak ambil berkat, tuan-tuan. Malam ni kita bacalah mukadimah sikit, tuan-tuan. Supaya kita nampak nilai kitab ini, tuan-tuan. Kitab ni kitab Yahudi, tuan-tuan. Semua boleh baca Yahudi lah, tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan. Kalau tak boleh baca pun buat-buat boleh, tuan-tuan. Buat-buat boleh baca, tuan-tuan. Ni kitab ni, tuan-tuan, kalau baca seorang cepat faham. Nampak? Kalau baca seorang, tuan-tuan ambil kitab ni balik baca kat rumah memang confirm cepat faham. Tuan-tuan. Sebab saya belajar di masa di pondok dulu. 3 kali kota baru boleh baca sendiri. Baca kali pertama, tuan-tuan. Tu guru baca, tuan-tuan. Quran penuh, tuan-tuan. Kitab ni saya tulis balik, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, nak jadikan cerita, tuan-tuan. Dalam lebih kurang sebulan lepas, tuan-tuan, saya kuliah di Masjid Fatimatul Zahra, Taman Qasas, tuan-tuan. Sebelum saya kuliah, tuan-tuan, beg warna hitam biasa, tuan-tuan. Saya pergi letak sekolah, tuan-tuan. Ada 5 biji kitab dalam ni. Lepas solat saya tengok ada orang semayang, tepat kitab saya letak tadi. Biar betul kawan ni solat tepat kitab kita. Tengok-tengok tak ada, tuan-tuan. Dengan pet-pet tak ada, dengan kitab-kitab tak ada. 5 biji kitab yang saya mengaji semasa pondok tu, tuan-tuan. Kitab bukannya ni, tuan-tuan. Penuh, tuan-tuan. Kita tulis balik apa hak tuan guru sebut, tuan-tuan. Buah-buah kilah dia, tuan-tuan. Semua kita tulis balik, tuan-tuan. Boleh buat satu kitab pula, tuan-tuan. Kilah. Bukan dia curi, dia pinjam. Dia pinjam, tuan-tuan. Dia nak beli, tak ada duit, tuan-tuan. Kemungkinan dia kata, dia tengok kitab ni banyak tulisan-tulisan Jawi, tuan-tuan. Jawi tulis balik, tuan-tuan. Penuh ni, tuan-tuan. Tepi-tepi ni kan penuh, kita tulis balik. Daripada mana? Daripada tuan guru kita, tuan-tuan. Lala sekali kitab tu sudah tak ada. Alhamdulillah hari ni, tuan-tuan, ada orang hadiah balik pada saya, tuan-tuan, kitab ni. Tu pun dengan sebab apa ni? Dengan sebab nak suruh baca di tempat, tuan-tuan. Kalau tak kitab ni saya tak dapat balik, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Saya harta tak ada, tuan-tuan. Kitab ni lah harta kita, tuan-tuan. Harta benda kita, hak ni, tuan-tuan. Lepas tu kalau ada orang ambil, tuan-tuan, rasa kehilangan kita, tuan-tuan. Malam hak hilang kitab, tuan-tuan, tak boleh tidur sampai pagi, tuan-tuan. Pasal kita mengaji sampai 6 tahun di pondok, tuan-tuan. Sikit orang lain, guru-guru lain, tuan-tuan, sampai belasan tahun, puluhan tahun, tuan-tuan. Puluhan tahun. Kita hak 6 tahun ni rasa kehilangan, tuan-tuan. Kita mengaji, tulis di kitab, tiba-tiba kitab tu hilang, tuan-tuan. Ilmu ada, sikit banyak, tuan, tapi kita masih lagi bergantung pada kitab. Keberkatan hak ada, tuan-tuan, hilang. Sampai subuh, tuan-tuan, tak lena tidur. Sehujan nanya pasal apa, tak tidur, tuan-tuan. Kata, masa kuliah maghrib tadi nak pergi baca kitab ni, tengok-tengok kitab tu orang pinjam. Sampai waktu lepas isyak tahan-tahan. Sampai subuh esok tahan-tahan. Sampai hari ni tahan-tahan, tuan-tuan. Tahan-tahan, tuan-tuan. Tak apalah, saya bagi hadiah, tuan-tuan. Mudah-mudahan dia boleh menuntut dengan kitab tu, tuan-tuan. Okey. Kitab ni, tuan-tuan, kitab pedoman sembahyang berjemaah yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, pengasas Pondok Lubuk Tapok, tuan-tuan. Ni antara orang yang hebat, tuan-tuan, sebagai pengasas Pondok Lubuk Tapok, antara pondok yang masyhur di Kelantan. Banyak pondok, tuan-tuan, tapi antara yang masyhur ni dia, Pondok Lubuk Tapok, tuan-tuan. Yang paling masyhur sekarang ni Pondok Pasir Tumbuh, dan masih lagi hebat pada hari ini. Ramai, tuan-tuan, belajar-belajar di sana. Okey. Pondok Lubuk Tapok ni terletak di Pasir Mas, Kelantan, tuan-tuan. Okey. Jadi sebelum kita baca kitab ni, tuan-tuan, dengan sebab Tuan guru kita ni, tuan-tuan, ada kembali ke rahmatullah, kita pun nak baca kitab beliau, tuan-tuan. Ilmu ada dalam kitab ni, dalam kitab-kitab lain yang dikarang oleh beliau, tuan-tuan. Begitu hebat. Tanda kita mengenangkan balik ilmu yang ditulis, tuan-tuan. Kita beradab dengan tuan guru kita.
Marilah sama-sama kita mulakan sebagai tanda muqaddimah kita pada malam ini dengan kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah, Pasir Mah, Kelantan. Mudah-mudahan roh almarhum Tuan Guru ditempatkan bersama-sama roh para salihin di dalam syurganya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tuan boleh tengok di muka surat yang pertama sebagai muqaddimah kita ambil daripada awal tuan-tuan. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali tuan pengarang kita mulakan penulisan kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa bismillah? Kena tanya juga tuan-tuan pasal apa bismillah? Banyak lagi kata-kata lain tuan-tuan. Bahasa-bahasa lain kita boleh guna tuan. Kerana perkara ini disebut oleh Nabi SAW tuan-tuan. Barang siapa yang tidak memulai satu-satu gerak kerjanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, amalan tersebut akan terpotong daripada rahmat Allah Ta'ala tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak cari berkat tuan-tuan, nak dapat pertolongan Allah, nak dapat rahmat Allah, paling-paling kurang kalau doa lain kita lupa, cukup dengan kita baca Bismillah. Mulalah dengan Bismillah. Dan kalau doa lain kita ingat, lagi elok tuan-tuan. Tapi paling-paling kurang, mulalah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan. Nabi bagi tahu kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang kita mulakan tuan-tuan, tiba-tiba tanpa bismillah tuan-tuan, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan urusan yang kita buat tadi fahuwa aqta, dia akan terpotong. Maksud terpotong tuan-tuan, terpotong daripada nusrah Allah, terpotong daripada rahmat Allah, terpotong daripada keberkatan tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita tak bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita hidup numpang bumi Allah, ilmu Allah, tiba-tiba kita rasa kita hebat tuan-tuan, maka menjadikan kita mudah buntu tuan-tuan. Kita pergi separuh jalan, tak boleh U-turn balik tuan-tuan. Kita pergi separuh jalan, nak U-turn balik, kita tinggal lagi daripada perjuangan. Kenapa? Buntu tuan-tuan. Kerana kita tak bergantung harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kita belajar kitab ni sama juga. Nak buat benda-benda baik tuan-tuan, kita kena mula Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya perjalanan urusan kita tadi dipantau dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan kesian belah kita tuan. Kesian belah Allah Ta'ala pada kita tuan. Itu tujuan dia. Tujuan macam tu tuan-tuan. Baru kita rasa tuan-tuan bergantung harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan maksud segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Waktu kita baca ni salah satu daripada tulisan Al-Fatihah tuan-tuan. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin, jangan baca alamin. Kalau kita baca alamin, lagi tuan-tuan. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang sakit tenang. Ambil nak. Macam mana jadi tu? Dekat-dekat sama dah tu ustaz. Bahasa Arab tuan-tuan berubah sikit lah. Daripada ain tukar kepada hamzah tuan-tuan. Ain dengan maksud alam, kalau tukar dengan hamzah ni tuan-tuan, dia jadi sakit tenang pula tuan-tuan. Sebab tu kena mengaji kita tuan-tuan. Tapi alhamdulillah saya dengar bacaan imam kita tadi hebat tuan-tuan. Bagus tuan-tuan. Nak kena muda gini tuan-tuan, bagus tuan-tuan.
Jelas tanda, bacaan bagi jelas tanda, tepat tajwid apa semua sekali tanda lah. Aduh tanda lah. Ni tak dengar hak lain lagi hebat ni. Ni baru dengar kopiah memang tanda. Hak lain lagi ni, hak songkok hitam ada tanda. Hak kopiah hitam ada ni tak dengar lagi tanda lah. Lagi hebat asal tanda lah. InsyaAllah tanda sambil-sambil buat tanda minta maaf. Okey, segala puji bagi Allah. Pasal apa mula dengan memuji Allah? Ni adab tanda lah. Adabnya tanda. Kalau kita nak buat benda-benda baik tanda, kita kena mula dengan sebut nama Allah, lepas tu kena puji. Pasal kita ni sedang nak minta ni. Ilmu ni ilmu siapa ni? Ilmu Allah. Maka kena puji siapa? Minta mula dengan Allah, lepas tu kena puji Allah. Kalau orang puji kita suka tak? Tapi jangan terlampau suka sangat, nanti kena penyakit. Kan? Penyakit mana? Penyakit tak kapur, penyakit riak, penyakit ujub, penyakit semua. Ada orang bila kita puji, kata lepas ni jangan balik terus. Kita singgah kedai mamak, kita berkena dulu. Tanda lah. Ha? Roti jana ke apa-apa. Pasal apa orang puji tanda? Ingat tanda, kita nak mengaji tanda. Bab puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji tanda, ada apa-apa? Dalam kitab tuan-tuan tak ada ni. Segala puji bagi Allah. Puji sini tanda, tuan-tuan pecahkan pada 4 kala. Pecahkan pada 4 kala. Puji yang pertama dia panggil puji qadim. Puji qadim bagi hadis. Puji yang kedua, puji hadis bagi qadim. Dia tak pernah dengar ni ustaz, dia betul sesat ustaz ni. Tanda, jangan mudah jatuh hukum tanda. Saya dulu pun masa mengaji pondok dulu dia kata, masa kita mengaji sekolah Arab biasa, ustaz-ustaz kita tak pernah sebut macam ni tanda. Kita pergi-pergi situ tanda, mengaji daripada kulit ke kulit. Dia kata, kita tengok tanda, macam seolah-olah benda baru kita jumpa tanda. Sekali baca 2 jam, berapa baris? Ngaji pondok 3 baris. Saya tengok tanda, lipi ni ustaz, kitab ni 15 hari habis tanda, baca ni. Kalau gitu, rupanya saya tunggu demi tunggu tanda. Hak belajar betul-betul belajar ni tanda, 3 tahun setengah. Tiap-tiap hari baca tanda. Sekali baca 2 jam tuan-tuan. 2 jam sekali baca. Berapa baris? 3 baris ke 5 baris tuan-tuan. Wah, kata penat macam ni kata ni. Api laut dulu kata kalau macam ni. Kalau mengaji macam ni tuan-tuan. Rupanya baru kita nampak apa dia bagi tahu tuan-tuan. Kita ingat balik tuan-tuan. Ingat balik satu-satu tuan-tuan. Kalau kita mengaji, saya 3 kali kotak kitab ni tuan-tuan. Ingat balik apa tuan guru bagi tahu tuan-tuan. Bila kita duduk dalam masyarakat, kita bentak balik dalam masyarakat, benda tu mari balik tanda. Dia mari balik bersama kita tanda. Okey, puji yang pertama puji qadim bagi hadis, puji yang kedua puji hadis bagi qadim, puji yang ketiga puji qadim bagi qadim, puji yang keempat puji hadis bagi